Tuhan buat model dah, bini lembek, laki kerah. Kalau kerah sama kerah, gay. Dah. Tak jadi. Faham tak? Patutlah kalau anak-anak kita biar takut kepada ayah. Ini Tak otak takut mak lah traveling kot, ke mana takut ya ayah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program kebanggaan kita, yaitu program Ngaji Bareng, yang mana program ini akan menambah ilmu kita, wawasan kita, pun juga pengetahuan kita, sehingga harapan besarnya program ini bisa membuat perubahan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Yang mana misalnya dulu malas untuk ibadah, semenjak sering mengikuti program Ngaji Bareng ini, kita semakin semangat. Yang mana dulu kita agak berat untuk bersedekah, akhirnya kita lebih mudah untuk bersedekah. Misalnya dulu kita itu sering membicarakan kejelekan orang lain, semenjak sering mengikuti program Bareng Ngaji ini bisa membuat istilahnya rem kepada kita untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain, sehingga kita fokus terhadap diri sendiri. Karena kenapa? Karena yang jelas untuk melihat kekurangan orang lain itu sangat mudah sekali, tapi untuk melihat kekurangan kita itu sangat sulit sekali ya. Bahkan walaupun kita sadar itu merupakan suatu kekurangan yang kita miliki, cuma kita seakan-akan memberikan dispensasi kepada kita atau memaklumi, padahal itu hal yang sangat merugikan terhadap diri kita ya teman-teman. Oke, biar tidak banyak cakap, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya, yang mana video ini duet antara Ustadz Azhar Idrus dengan Ustadz Haslin Bahrin atau Ustadz Bollywood ya, yang mana ceramahnya sungguh seru sekali dan juga menarik menarik perhatian banyak lah. Makanya teman-teman alhamdulillah semenjak Ustadz ini ya, duet Ustadz ini banyak yang ngaji bareng bersama saya di channel ini ya teman-teman. Dan insya Allah Ustadz sekarang ini yaitu Ustadz Azhar Idrus, dan mungkin ini merupakan duet atau video part terakhir ya, karena saya lihat insya Allah ini video part terakhir teman-teman. Karena kemarin Ustadz Haslin sudah, Ustadz Azhar, terus Ustadz Haslin lagi, dan sekarang insya Allah Ustadz Azhar Idrus untuk terakhir kalinya ngisi ceramah dalam program ini. Dan apakah ini merupakan ceramah yang seronok seperti yang kemarin-kemarinnya ya, antara Ustadz Haslin sindir Ustadz Azhar, terus Ustadz Hadrus, terus Ustadz Azhar itu juga anggaplah sindir-sindiran juga kepada Ustadz. Pokoknya seru sekali. Dan bagi teman-teman mungkin ada yang belum mengikuti program Ngaji Bareng video selanjutnya, saya saranin loh, karena seru sekali. Oke teman-teman, biar tidak banyak cakap, bagi teman-teman seperti biasa yang mau ikut ngaji bareng bersama saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Allah SWT berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya hendaklah kamu para suami aja ya, atau orang yang nama ayah, jaga diri kamu dan anak bini kamu daripada api neraka Allah. Ayat ni pendek ni, tapi ditafsirkan oleh ulama panjang lebar. Siapa saja pun yang bernama manusia, dia kena jaga diri dia daripada api neraka. Cuma pada ayat ni lebih khusus, ku ni kamu sekalian suami dan sekalian yang bernama ayah, mu jaga dirimu, mu jaga anak binimu daripada api neraka. Maksudnya bukan jaga makan minum, tapi mu jaga jangan bagi mu dengan anak bini mu masuk neraka. Jawapan mudah ni, tak mau masuk neraka, taat agama. Pendek-pendek mudah cakap, taat agama maka selamat akhirat. Yang kita nak pada tajuk malam ni bertuah, berarti bukan nak anak dan isteri saja bertuah,
suami ayah juga bertuah. Seorang laki-laki dia tanya seorang sahabat, dia kata saya tak ada anak, saya tak ada bini, ayat ni kena tak ke saya? Sebab dalam ayat ni suruh jaga anak bini, jangan bagi masuk neraka. Maka kata sahabat radhiyallahu an, kamu juga akan ditanya, sebab kamu juga ada orang yang di bawah kamu. Dia kata saya tak ada bini, tak ada anak, saya sebatang kara, maknanya bujang. Ya, orang bujang yang tak ada anak bini juga, dia wajib kena jaga diri dia daripada api neraka. Betul. Dia, hati dia yang jaga, tangan dia, kaki dia, mata dia, mulut, telinga. Nampak? Maka tangan dia akan kena tanya, kaki dia, mata dia, hidung, mulut dia. Bukan maknanya orang yang berkeluarga saja yang kena jaga, tapi orang duduk sebatang kara pun kena jaga juga, pasal Allah beri dia nikmat sebagaimana Allah beri keluarga. Keluarga tu nikmat. Maka setiap nikmat summalatus alunna yauma idzin anin naim, kata Allah. Jadi dalam pembahasan Ustadz ini lebih memperluas lagi dari tajuk itu ya. Kan tajuknya yaitu anak dan istri yang bertuah kan. Jadi Ustadz Azhar ini menyampaikan bahwa bukan hanya anak dan istri, tapi juga suami atau diri kita sebagai suami seperti itu. Bagaimana supaya itu tetap menjaga dari api neraka seperti itu, teman-teman. Nanti kamu pada hari kiamat mu akan kena tanya daripada segala nikmat. Orang Allah beri dia negara, maka dia dilantik menjadi Perdana Menteri, dia akan ditanya, mu buat benda Malaysia ni, ataupun mu ni Tuhan beri kecil sikit, beri negeri saja, dia dapat jawatan menteri besar. Allah tanya mu menteri besar dulu tak? Hamba dah mu buat benda? Jawab begini. Tak lepas jawab kata. Nampak? Ketua pejabat, pengarah, exco, wakil rakyat, penghulu, ketua kampung, JKK. JKK. Di sini tak ada bunyi sini. JKK itu apa sih? Kalau Terengganu dia ada bunyi. JKK. Semua kena tanya, orang bujang kena tanya, tangan, kaki, mulut, lidah. Sebab tu neraka tu 7. Jangan kata mu kahwin dah, kaki mu bertanggungjawab dengan anak lah. Aku dah kahwin. Tidak sedar. Mu pun beramal juga anak tu, tangan, mata, mulut, telinga, kaki, kemaluan, semua akan ditanya. Mana orang yang buat dosa tangan ada neraka, buat dosa mata ada neraka, dosa kaki ada neraka. 7 neraka. Kerana banyakkannya neraka dengan sebab 7 anggota ni: mata, lidah, perut, telinga, kemaluan, kaki, tangan. Allah. Kaki buat dosa, tangan buat dosa, mata buat dosa. Yang lain jarang buat dosa. Jarang kita buat dosa dengan tiok. Nampak? Atau buat dosa dengan lutut. Jarang dengan lutut. Nak jamuh perempuan biasa jamuh dengan tapak tangan. Jarang orang bawa apa ni, kasih duduk bawah pokok, dia pun gahar dengan lutut. Nampak? Tangan. Mata melihat, mata masuk neraka. Nampak? Jadi walaupun kita sebatang tubuh tak ada anak bini, kena jaga juga. Mata kita akan ditanya. Umur 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ya, dah mata tengok dia. Cerita tengok bola 14 tahun, badminton 16 tahun. Tengok ni, tengok ustaz 2 tahun, mati dulu. Itu maksud kadang-kadang kita fikir tengok siang orang pencing baru mari sejik. Pencing tu jabat halal dia. Balik. Tak boleh mari. Pencing tu maknanya dia halal oleh pejabat, tapi dia rekas jadi pencing. Nampak? Dia asal panjang. Seorang pekerja yang telah mencapai usia yang tidak munsabah berkhidmat lagi, kerana kalau diteruskan berkhidmat dia akan merosakkan harta negara. Banyak masalah. Begini, maka pendeknya pencen. Nampak? Pensiun ya, Itu cerita ni. Jadi nikmat kita semua akan ditanya balik. Mata tengok benda. Dah kalau mati dah pencing baru mari tengok masjid. Tidak sibuk.
Sibuk lah. Kata ni tak boleh mari sekali Masjid Munawarah. Tak ada. Pasal dia businessman. Dia jual benda. Jangan main tu. Dia jual alat-alat tulis. Oh, jual alat tulis. Kita ingat jual kapal selang. Jual alat tulis. Jual alat tulis tak boleh mari masjid tu. Nah, Allah kata mau jual alat tulis, mau jual planet, wajib kena mari masjid. Nampak? Ni rumah Allah. Nampak? Rumah Allah. Betul. Ni. Sibuk. Tak ada mari. Dah macam mana? Tak ada, sibuk sangat. Besar gaji jangan main-main. Dia tak ada mari masjid. Sibuk. Pagi mana? Tak ada. Dia banyak keluar negara. Oh, hebat kalau luar negara. Pagi breakfast di mana? Tokyo, nasi lemak. Pukul 11 terbang ke Brisbane, nasi kabu. Nampak? Petang terus ke Frankfurt. Allah, 13 jam dia memang. Bang kau pisang. Sibuk. Malam ada meeting pula, jumpa dengan George Bush, dengan Barack Obama, Barack Spita, Barack Bomber, macam-macam Barack jumpa. Oh, memang dia ni hebat sungguh, memang korporat sungguh tau. Tidur di mana? Kalau dalam New York pukul 8 malam, tidur di Afrika Selatan. Nampak? Oh, hebat. Tak ada kira lah. Hebat tak hebat tak ada kira. Segala nikmat akan ditanya, masa akan ditanya, tangan mu akan kena tanya, apatah lagi yang berumah tangga. Maka sebab tu yang kita bimbang, bila kita kahwin jangan senyum saja, kerana kamu telah masuk dalam satu perangkap besar. Kita nikah senyum, Timang kata mana anak tu nak akad nikah. Muka lelaki jadi macam muka mengemelau muka. Muka jantan senyum sangat. Tok Imam kata kita nak akad selalu ke kita rehat dulu dalam setengah jam. Anak dia kata buat selalu lah. Nampak derahnya nak bertanggungjawab. Pasal apa? Dia tak nampak dia akan pikul tanggungjawab. Lepas akad ni kadang-kadang Tok Imam tengah tanya jawab dah. Tok Imam dah tanya pun ada jawab. Dia duduk tu, aku terima dah. Tok Imam kata, duduk lagi pada. Nanti aku tanya dulu. Dia jawab dah, mana sukanya nak bini, sukanya nak rumah tangga. Memang fitrah kita suka. Tak ada orang nak nikah menangis selok, nak kejar siapa keliling kapung. Kalau kau tabur buat buka lain tahan dengan naik badminton. Baru boleh takap apa? Lari. Takut nak nikah tak ada. Nak nikah belaka. Orang nak nikah ada apa? Nak nikah juga. Nak siapa-siapa pun. Moderator nak nikah lagi. Kena juga moderatornya ya. Kekuatan tak ada tak. Berarti jadi moderatornya belum nikah berarti dibangsakan kepada batin. Keinginan tu adalah, tapi kekuatan kedrak tu tak ada. Boleh ibu pun sama. Tubuh yang besar. Kena juga Ustaz. Maka jangan suka, jangan senyum saja, tapi ada suka dengan duka. Seronok pasal boleh bini. Biasa tidur seorang, bangun pagi tengok anda batal golek, kejam balik. Tu yang larat subuh gajah. Dah celek kata batal, jangan balik. Celek dah cicok, jangan balik. Pusing kat ni lipah, dak lagi. Lalu bila kahwin, buka mata pagi, muka bini kita seronok. Oh, seronok. Oh no. Tak usah kata muka dia dengan ngadap muka kita, tapak kaki dia buat tahu muka kita seronok lagi. Nampak? Pasal dia orang puang. Nikmat berkahwin. Seronok. Ya, seronok. Sebab tu dia senyum sangat nak akad nikah. Dulu ada orang buat air, tak ada. Buat sendiri. Malah nak buat minum air sejuk itu je. Minum. Wah, ni biru ulu. Air nela. Orang kena mati mana-mana dia minum. Seronok nikah. Dulu tak ada orang buat makanan. Ni ada orang buat makanan dah. Hari ni nasi goreng, esok nasi goreng. Minggu lepas nasi goreng esok mau. Dah mana bini mu nasi goreng esok mau? Universiti mau. Nampak? Dia kapur-kapur ni pandai banyak macam-macam masakan. Kali universiti, kalau dia degree, dia tak ada banyak nasi goreng. Dua kali orang zaman ni pandai. Nasi goreng, masak panaskan nasi aku kemarin.
Seronok tak nikah? Seronok. Dulu larat subuh sampai pukul 9.10. Dia ni pukul 5.30 bini kita gerak. Bang, bangun bang. Kata nak sambung pagi. Sambung tahajud. Seronok. Gitu ya. Ada orang cakap dengan kita, nak satu nikmat. Tapi kena ingat, dia juga adalah bala kalau kita tidak faham. Nak, kerana orang yang masuk neraka dengan sebab anak dan isterinya. Nampak? Kafa bil mar'i isma man yudai' man yaqutu au kama qala. Memadai dah seseorang itu dikira berdosa di sisi Allah bila dia cuaikan anak dan isteri di bawah tanggungan dia. Nah, jadi kalau kahwin dapat anak ada bini kemudian tidak diberi apa yang sepatutnya nafkah, maka orang ini maka susah di akhirat nanti. Dia kata saya beri nafkah, saya beri 2,000 sebulan. Dah awak gaji berapa? Saya 2,300. Nampak? Gaji 2,300, 2,000 beri ke bini. 300 tinggal. 10 riyal sehari. Belanja. Tu. Pegawai tak habis. Jadi dia kata saya beri nafkah, saya beri rumah, saya beli rumah 180,000, bayar cash dan sebagainya. Itu nafkah zahir. Nafkah batin, makanan jasmani, makanan rohani. Mu beri bini mu makan nasi, mu tak beri bini mu makan akidah. Mana makanan ni? Bila lapar akidah tak ada, maka masuk akidah songsang, masuk benda-benda syirik. Pasal mesti diisi rohani kita. Mulut makan capati, dalam ini hati kita nak kepada akhlak, nak kepada tauhid, akidah dan seumpamanya. Jadi kena ingat. Sebab tu kita buka dalam kitab-kitab fiqh, dia kata dan wajiblah seorang ayah itu mengajar anaknya segala hukum yang fardu ain. Dan wajiblah siapa yang bernama suami mengajar isterinya segala ilmu yang fardu ain. Maka bermula ilmu yang berfardu ain itu iaitu ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, faham tentang 6 rukun iman, kemudian pula hukum taharah, masalah haid, nifas, istihadah, masalah cara mandi, cara tayamum, cara berwudu, kemudian pula najis, cara membasuh najis. Allahu Rabbi, ramanya suami yang tidak tunai kewajipan. Betul tak? Betul. Maka banyak-banyaklah kita istighfar, bertaubat. Kerana aku berkahwin, aku tak tunai perintah ni. Kita biarkan anak bini kita tak ajar. Siapa kena ajar? Ustaz. Sebab tu dah, bila kita tak boleh nak ajar anak bini kita, jangan putus asa. Ulama kata, mana-mana suami yang tidak mampu untuk ajar bini dia kerana dia tidak tahu, dia nak ajar apa ni? Atau dia pergi belajar tapi tetap tidak tahu juga, pergi belajar hangguk, balik dah ingat. Nampak? Dipanggil kau kira hangguk. Tak apalah, kurang-kurang lagi. Maka hendaklah dia bawa anak isterinya itu kepada majlis-majlis ilmu. Kena bawa. Sepak saat ni lah. Kita nak anak dan bini kita bertuah. Sebab kalau dia tak bertuah, kita celaka. Betul. Anak jirang kita tak pandai semayang, kita tak kena tanya. Bini jirang kita tak pandai mandi haid, kita tak kena tanya. Betul. Tapi anak kita tak pandai semayang, kita tanggung di akhirat. Allah. Bini kita tak kenal mana haid, mana nifas, mana istihadah, kita kena jawab di akhirat. Tak boleh jawab, masuk dalam neraka. Tak kira mu janggut 8 kaki ke, mu pakai jubah hijau ke, mu siapa ke, masuk dalam neraka dengan sebab dosa anak dan isteri. Allah. Kok saya jadi apa ya? Jadi takut yang mau nikah kalau dengar macam ni ya. Soalnya memang berat sih sebagai seorang laki-laki, tanggung jawabnya itu, tanggung jawab istri, anak dan sebagainya, itu semuanya akan menuntut kepada kita, terutama nanti masalah istri ya, yang menjaga aurat apa itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi masih pertanggungjawaban diri kita masing-masing. Allah, jadi ngeri yang mau nikah. Jadi jangan beri peluang lagi mula sekarang anak bini kita mari dengar mengaji. Malam ni abah nak, ayah nak, pukul 7 semua siap. Gimana ayah? Gimana bang? Ada orang kuliah fardu ain dekat masjid rumah kita.
Oh, tak boleh amalan ni. Tak. Ni dok bini kata tak boleh bang amalan ni pasal nak pergi mau kawan dia nak tunjuk Tupperware kepala otak mu, Tupperware. Faham? Ni aku pergi kepala otak aku acur kena katok. Mu Tupperware punya pasal. Apa kepala otak? Tupperware balik masjid. Faham? Tidak aku Tupperware atau muka mu saya ketang. Nah, biar kerah sikit dok. Ni dok bila suami bini kata tak boleh bang. Tak boleh. Okey. Beres bos. Okey semua. Nah, misal macam ulu golok. Nampak tapi tak beranda. Bini kata gitu jangan. Abang kahwin dengan awak 8 tahun dah. 8 tahun cua dah ajar agama. Hukum haid, hukum nipah, hukum ni, hukum istihadah, hukum taharah. Abang kena tanya di akhirat nanti. Begini. Abang tak mau masuk neraka dengan sebab awak. Tolonglah. Dia pergi tak apa. Tak pergi kita kena kerah. Jangan lembek. Nah, ini jadi suami tak boleh, dia kena kerah. Tuhan buat model dah. Bini lembek, laki kerah. Kalau kerah sama kerah, gay. Dah. Tak jadi. Faham tak? Patutlah kalau anak-anak kita biar takut kepada ayah. Ini tak takut mak lah, takut ya Allah. Nah, ni tak. Mak dia tak takut, ayah lagi tak takut. Apabila biar kerah ayah untuk agama, demi agama. Bila kita kerah di dunia, kita tidak lagi dikeraskan dalam azab Allah di akhirat nanti. Dak li ayah malah ni otromeng. Malah ni nak tengok Gangnam. Tak Gangnam ni aku sigung tak muka mu kebelah dua. Faham? Dak li nak tengok TV tutup. Dia tak tutup, ambil kapak belah dua TV. Bukan siapa 1 juta TV, Maiding 299, YPMO, nampak? Yang mahal ya. Ni tutup, nak pergi kuliah malam ni juga, biar kerah gitu. Tak lihat yang ni, bola, kejap lagi bola lah, boleh lah, abang malam ni ada nyanyi begini. Tak ada. Pergi dapur, ambil golok belahnya, bolah dua. Nampak? Iya, sebagai bentuk tegas kita ya. Jangan dak sungguh pula. Penting juga macam tu ya. Kan aku belahkan TV ni. Ayo mak anak kata belah ataupun cabut huguk dia. Bukan mesti rosak. Nak pergi ni aku akak TV aku rambah tambah lemu kan. Abah malam ni bola. Bola letak balik. Jangan pula gitu. Nak minta lembek. Mak kata garik dah ni, tutuplah TV, mayang pula. Anak kata tak apa lah, lagi kita mayang itu mak. Nak ayah mesti kerah, garik dah ni, mudah mampu. Baru betul ni ayah lagi garik dah. Apa dah ayah. Itu masalah. Pasal apa kita kena gerah saat ni? Kita bertanggungjawab di akhirat nanti kalau anak bini kita tak bertuah. Anak tak semayang, ayah masuk neraka. Allah. Satu waktu ayah anak tinggal, ayah tanam dalam kubur dah. Maka didatangkan pula azab untuk ayah kerana anak yang di dunia tak solat asar. Kaki garik pula anak dia tak semayang, azab pula ayah dalam kubur. Padahal dosa ayah sudah tidak tertanggung banyaknya. Sebab tu bila kita jawab nikah, jangan senyum saja, tapi suka dan duka. Suka kerana boleh bining. Dah dulu mandi seorang, ni mandi dua dah. Belah badi dengan pelakon cetong. Tapi kena ingat, mu sekarang menanggung dosa seorang lagi. Dulu dosa mu seorang, learning dua-dua dak semayang, 2 dosa mu dapat. Dulu 1 dosa, 5 orang anak ada, 25 dosa tanggung 5 waktu sehari kerana tak suruh solat. Tak ramai mana masuk neraka dengan sebab anak atau bini. Dulu pergi masjid, learning tak pergi masjid dah. Buat apa? Bini kata takut duduk seorang. Dulu masa bujang, jangan kain selipar tapal bau sokmo, jubah sokmo, janggut tarik gitu sokmo janggut. Pakai celok ni, sugi pula. Bubur di telinga sugi. Nampak? Bagus. Pak kita ikan. Kita ingat anak. Pak kita ingat anak. Kita anak kucing surga. Nak? Share dalam Facebook ni.
dah lah kahwin. Bila kahwin tak nampak dah pergi kuliah. Berapa lama you awak tak nampak pergi kuliah lama? Saya kahwin ni. Kahwin tak apalah, cuti 7 hari. Jadi orang yang kuliah semua 7 hari cuti. Ni sunat ambil cuti 7 hari. Pergilah jauh dari pandangan orang. Orang beci tengok. Orang baru kahwin. Orang sakit hati tengok. Pasal orang tengok semua nak kahwin Melaka. Kemudian ada ni tak nampak 2 bulan dah. Tak mari juga. Puang dia ada dah dalam perut. Oh gitu. Zaujah. Ada rezeki dah ustaz tu yang tak mari tu. Jadi dia dicek baru ni takut. Gitu gini. 4 bulan tak mari pula. Mana tak mari lagi 4 bulan dah. Zaujah muntah. Dia tak boleh. Dia bau Aizah Honda Cup muntah. Bau Aizah AS5 muntah. Bau BMW dah muntah tu. Faham tak? Bau goreng ikan muntah. 8 bulan tak mari juga. 8 bulan pasal mak dia tak boleh nak jaga, takut dia nampak. Dia pun tak lama dah, 25 hari lagi tak mari juga. Nak masuk 9 bulan 10 bulan tak mari. Mana tak mari terus sampai 10 bulan. Bini beranak dah, alhamdulillah. Anak laki-laki ulak dah. Lepas apa? Nak jaga anak, nak jaga tu, nak jaga ni, nak jaga bini. Masuk setahun setengah tak mari juga. Tak mari juga. Ada baru pula ustaz. Nampak? Beranak semua pakai mampu masuk dalam kubur. Siapa? Dengan sebab isteri. Allah. Nampak suami jadi gitu. Bang malam ni tak pergi masjid. Pasal malang tau. Kejut ai tepik lolong-lolong semalam. Lolong-lolong itu apa sih? Kenapa? Anak pergi bilik air ada anak kantak. Anak katak besar ni, bini kabar ketuk lelaki, takut lelaki tinggal pergi sejid. Nampak? Lelaki berkata tak apa, celaka punya katak. Tak kenal bini siapa ya. Cari katak, nak katak. Dia nama katak lah, pergi katak pula. Katak. Sebab apa? Sebab bini. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tak pandai benda, tak ada rumah, tak ada air, tak ada elektrik, tak ada estro, tak ada TV, tak ada makanan, tak ada duit, tak ada orang, tak ada benda lagi. Semua tak ada belaka. Tinggal. Sebab apa? Allah panggil supaya umat tidak beri alasan di akhirat nanti. Ni bini kata jangan pergi abang, takut duduk seorang. Kita tinggal bini kita, adakah kita tinggal macam Nabi Ibrahim dalam hutang? Tinggal di rumah peti sejuk Allah. Buah epa buka melambung buah epa tak muat. Pasal nak tutup pintu tu jolok gitu buah. Jolok tak boleh tutup. Banyaknya makanan lebih pada rumah korung. TV ada, radio ada, telefon ada, iPad ada, Galaxy Note ada. Nampak? Macam-macam ada. Beras ada, ikan ada. Bukan tinggal lama bertahun-tahun macam Nabi Ibrahim tinggal Nabi Ismail. 1 jam je. Dok juga. Suami masuk neraka dengan sebab isteri. Dengan sebab anak. Tidak diberikan apa yang dikehendaki oleh agama, maka ayah bertanggungjawab di akhirat. Maka anak yang saadah, anak yang saadiah, anak yang bahagia, walaupun miskin tak ada masalah, tetapi pokok nombor 1 kebahagiaan taat kepada Allah. Betul. Biar pakai seluar jeans pun, pakai baju kemeja tak akan jubah, taat kepada Allah, dia bahagia di dunia. Nampak? Kalau dapat hasanah di dunia pula, alhamdulillah, rumah besar, kenderaan yang horsepower besar. Tapi takut jadi hak ramai-ramai. Anak dah lah, anak tu tak tutup aurat, atau pula sekolah orang kafir, na'udzubillah. Padahal sekolah tu gereja, sekolah tu ditaja oleh gereja. Molek-molek ada gitu anak. Padahal kita wajib, anak kita ni adalah amanah. Amanah yang paling mahal, anak dan isteri kita. Takkan kita buat gitu. Selipar kita beli 20 riyal, kita tak boleh puang kata. Padahal 20 riyal je. Bini kita lock gitu saja. Anak pula amanah Allah. Padahal mu akan ditanya, hei si pulang bin si pulang, bukanmu yang berikan anakmu, hantar anakmu sekolah orang kafir? Bukanmu yang hantar anak perempuanmu 2 beradik sekolah Kristian dulu? Jawab di akhirat nanti. Atas dunia boleh jawab supaya English bagus, English laju. English punya pasal.
duk main English bukan kita anti English. Tapi cakap English bukan kata tak boleh, biar cakap Quran dulu boleh. Nampak? Ni soal kapal style di kanan, straight time di kiri. Dak, ekor kepik kot colok kakang. Tapi baca Quran macam kura dekat tulang. Ni masalahnya. Jadi kita ingat bahawasanya jangan kita kata anak kita kok pandamu lah, bini kita kok pandamu lah. Kalau bini orang lain kok pandamu lah. Kita tegur bini jiran kita, pakai tudung lah cik Ani, nampak lawa sikit. Cik Ani kata, apa susah-susah orang? Bukan bini you. Kita pun kata kok pandak hang lah. Tapi bini kita boleh gitu? Tak boleh. Kita akan ditanya. Setiap apa yang kita bersama dengan dia makan benda, kita akan tanya. Nampak? Kita beri makan benda, tanya. Mu sekian hari bulan mu beri makan anak bini mu dengan makanan yang haram, betul tak? Mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup dah mulut. Nampak? Wa tukallimuna aydihim. Tangan kata ya, inilah tangan ya Allah yang telah menipu di pejabat, yang menipu di jalan raya, yang menipu bila dapat jawatan. Tangan inilah yang rasuah, tangan ni yang cari makanan haram, balik suap ke anak bini kita. Masa Imam Haramain masa kecil, masih kecil lagi, Imam Haramain ni tok guru Imam Ghazali. Anak murid hebat dah. Tok guru lagi hebat. Tapi Imam Haramain, tok guru Imam Ghazali ni masih baru kecil lagi. Dia telah disusukan oleh ibu dia. Satu hari dengan susu jirangnya. Jirang dia ni, dia punya makan, bini laki dia kerja ternak lembu. Lembu dia ni pergi makan rumput orang. Jadi lembu makan rumput orang. Lembu ni dijual beli oleh suami dia, dapat duit balik beri ke bini makan. Bini dia ni sudah ada susu sebab ada anak kecil, beri juga susu kepada Imam Haramain. Bila ayah Imam Haramain balik, dia mengamuk dengar Imam Haramain ni telah minum susu jirang dia. Kerana jirang dia punya suami bela lembu, tapi lembu makan rumput orang. Allah. Nampak? Dia punya jaga. Ayah dia ambil Imam Haramain, pegang kaki, akak kepala bawah, jolok budak tu sapa motor. Keluar habis isi perut. Dia tak nak benda yang syubhah, padahal bukan haram, syubhah saja. Sebab tu jadi Imam Haramain. Nampak? Seorang ulama yang hebat. Walaupun 1000 tahun dah, 1100 tahun dah meninggalkan kita, masih lagi disebut-sebut. Kita tak meninggal, orang tak sebut dah. Tak meninggal lagi. Kalau meninggal, nampak? Nampak? Lagi-lagi pula orang tak sebut. Jadi kita kena ingat, banyaknya orang yang akan terima susah dengan sebab anak isteri. Jadi tolonglah peringat balik. Bukan kita nak kata ke orang, kita sendiri pun tak dang nak jaga anak bini. Nak learning. Saya ni sendirilah. Kalau kata ikut tempahan jadual kok, bapa mati, siapa tinggal korok. Nampak tak? Dak dang balik kapung sekejap 3 hari keluar pula. Tapi alhamdulillah dapat juga baby baru seorang lagi. Anak yang ke-8. Jadi doa-doakanlah murah rezeki, mudah-mudahan mana tahu tahun depan bulan-bulan sibuk takut dapat lagi seorang isteri. Tak pasal poligami, semua orang nak poligami, tapi kena ingatlah, tak kira poligami ke monogami ke stereogami ke, kalau taat kepada Allah tak ada masalah. Ya, betul. Nampak? Ahli sokan yang taat kepada Allah, dia akan bahagia di akhirat. Nampak? Padahal dia ahli sokang, kerja main basketball dalam Liga Amerika. Nampak? Harganya dekat 300 juta US, tapi tunaikan solat tepi gelanggang basketball. Nampak tak? 300 juta. Nampak? Masih lagi solat. Kita tak solat dah. Berapa gaji? Dekat 1000 gaji. Dekat 1000 dah solat dah. Wah, lenggak sungguh. Nampak? Apa jadi gitu? Ini masalah.
mentality, macam masalah mental. Kita tengok hak idugang, dia letak supik. Letak gang dalam gang cak senapang tu kan. Gang tu khayal, hilang ingatan dia. Nampak? Kita pernah masalah cerita idugang ni. Rupanya gang ni, gang danlok, gang cak senapang tu dia memang guna untuk salah guna. Jadi saat kita kadang-kadang ada masa main ni table tennis, bila ping pong saja je nak test mu jadi ping-pong ni kalau kita nak sedap, beg dia carbon, beg dia blade dia tu 500 dah 400 getah dia tu 200-300 pula hak molek, biasa 100 lebih. Jadi letak gam, tepek, main. Balik sekarang koyok simpan suku. Esok nak main letak gang, tepek pula. Nak gitu rupanya. Jadi beli gam. Gam tu kalau tak ada gam yang mahal, gam cak senapang. Jadi kita pergi beli gam. Waktu kedai ni ada jual gam. Rupanya kedai bersikap. Budak-budak isap gam beli situ. Gam itu apa gam? Cina tu jual. Jadi malam tu saya pergi beli. Gam 2. Cina pun tengok. Pakai piyuh, pakai jubah, isap gang juga. Gam itu apa sih? Dia pun buku, dia lucu buku dalam kabar, bagi kok belakang. Kita kata mana bagi gini, bagi depan bayar RM2 semua tu. Rupanya orang isap gang beli situ. Jadi kita tengok budak-budak dia isap gang, orang tua lalu ayah haji apa semua. Nak Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syok. Tengok. Ini teruk punya orang. Tak sedar diri. Isyak gang, isyak dadah, isyak pi kuda dan sebagainya. Ayah haji kata, masyarakat kata, tapi ayah haji itu terlupa. Dia pun sedang lupa diri. Dia akan ditanya di akhirat nanti bini dia kayak gini. Nampak? Awak haji tak? Berapa kali haji? 8 kali haji. 3 kali pergi dengan kapal laut, 6 kali pergi 2 kali pergi dengan kapal terbang, 6 kali pergi dengan motocross. Tak kira lah. Motocross. Bini awak tidak pakai tudung, tidak tutup aurat. Kena tanya tak? Bermakna dia lupa. Dia duk nampak isyak gang. Lalai daripada akhirat. Dia juga lalai pada akhirat. Macam yang makan riba, beri pinjam ke orang, makan interest dan sebagainya. Makan haram. Makan haram. Tu orang yang makan benda-benda yang haram, makan haram juga. Tapi dia tak sedar, dia sedang buat benda yang haram, benda yang sama, neraka yang sama. Bukan neraka lain-lain, semua neraka Allah Ta'ala berlaku. Tapi dia tengok budak-budak mabuk gitu gini, dia tengok, dia kata ni nak buat kerja ahli neraka. Dia tak sedar ayah haji, dia tak sedar dia walaupun dia JK masjid, tapi dia masih terlibat dengan interest dan seumpamanya. Jadi kita kena sedar bahawasanya kita akan ditanya nanti. Harus banyak ingat kan muhasabah diri, nak beristighfar dan sebagainya. Duduk-duduk saja astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita tak kata ke orang banyak dosa. Kalau kita tak banyak dosa, tak tahu kita tak berkumpul pada malam ini. Kita rasa dalam ramai-ramai ni paling banyak dosa kita pakai baju hitam ni. Kau duduk depan. Pasal tuan-tuan kita tak tahu dosa. Dosa kita tahu terlalu banyak. Jadi padang dengan amalan kita nak kerja dengan umur kita yang berbaki untuk melupuskan dosa-dosa kita, tidak. Melainkan kita ambil jalan pintas. Kita nak tulis semula banyak sangat, ambil rubber, guna rubber, guna pemadam, guna liquid paper, iaitu bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita terlepas. Cuma kerana tajuk kita pada malam ini anak isteri bertuah, moderator tanya tadi, dah suami lagu mana, ayah lagu mana? Anak isteri bertuah. Maknanya kalau anak isteri itu bertuah, maka tuah itu kena kepada ayah. Tetapi kalau anak itu tidak bertuah, maka ayah juga tidak bertuah. Dalam kitab Muhammad yang menceritakan tentang adab-adab suami isteri, seorang laki-laki dibawa menuju ke syurga kerana dia ada solat, dia ada zakat, dia ada perjuangan, dia ada zikir, dia ada tarekat, dia ada macam-macam, puasa, haji dan sebagainya.
tiba-tiba kaki dia dipegang oleh anak dan bini dia. Kata isterinya, wahai Allah, mengazabkanlah laki-laki ni kerana dia tak ajar saya hukum-hukum berkaitan dengan akidah, hukum semayang. Dia tak ajar saya hukum haid, hukum nipah dan sebagainya. Lama mana isteri tak pandai nak beza istihadah dengan haid. Siapa berdosa? Suami berdosa. Maka bertuah tak? Tak bertuah. Dah bila lagi nak bertuah? Mula sekarang kita cari tuah. Nampak? Balik to the asal, iaitu dalam fitrah. Start balik, biar tua dah pun belajar agama. Allah tak tanya kenapa tak jadi ustaz, Allah tanya kenapa tak pergi kuliah. Allah tanya kenapa tidak hadir, kita tak boleh nak jawab. Kalau kita hadir tak pandai apa tak apa, kerana kita tidak diwajibkan pandai, kita diwajibkan dengar. Ini masalah. Keluar universiti, Allahu Rabbi, ini musim kembu, musim biskut jagung. Biskut jagung tak kepala ada bulu sini. Dapat kertas gulung. Tak ada salah. Tetapi tinggi mana pun belajar, hukum haid tak erti. Orang puang tak tahu. Dia kata keluar subuh sikit darah, keluar zuhur sikit, dikira haid dah. Padahal sekurang-kurang haid 24 jam. Dah kalau mana dalam pengajian sains, dia tak kapal. Dalam pengajian penerbangan, dia tak kapal. Dalam kos nursing jururawat, dia tak kapal. Melainkan duduk pada majlis-majlis ilmu. Itu baru hukum haid. Apatah lagi 7 atau 8 cecair yang keluar daripada faraq seorang perempuan, wajib diketahui oleh seorang perempuan kerana berkait dengan taharah. At-taharatu miftahu salah. Tak jadi taharah, tidak jadi semayang. Betul. Nampak? Bak jimuk pun kena belajar. Tak belajar tak reti. Nampak? Sebab dia berkait dengan pesaka, berkait dengan iddah, berkait dengan sahbata, berkait dengan nafkah, berkait dengan talak, berkait dengan semayang, masalah Quran, masalah masuk masjid. Orang ngajar tak ada je di rumah tengok televisyen, bahawa berita drama swasta, sambung hak kemarin Eru kena kejar diri maka lepas tu makan nasi, lepas tu tidur. Macam orang asli. Orang asli itu turun pagi cari makan, petang makan, malam kenyang tidur. Orang asli pergi tak kuliah? Tak ada. Orang Dayak ada pergi kuliah? Tak. Orang ramai-ramai ni tak pergi kuliah, Dayak lah tu. Tu tak pergi kuliah. Ini masalah. Benda hak remeh-temeh, hak taharah. Dah kalau isteri kita tak pandai taharah, siapa tanggung dosa? Kita tanggung dosa. Tengah nak jimak malam Jumaat, baru dekat-dekat tepi-tepi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Natang mana pulak mari masa ni. Aku baru nak start dah lah 2 minggu aku kusuh. Malam ni boleh pergi. Tak tahu hukum. Sekarang bila tetamu balik tanya suami, dah guana tadi bang kena mandi ke tak? Mandi ke tak? Rasa-rasa dah ingat dah. Ada dulu dah belajar matematik. Nampak? Isteri kata mandi tak bang? Suami kata tak tahu tak mandi ke mandi, tak berani nak kata. Tak tahu pasal apa? Dia tak faham ruyubul hasyafah fil farji. Nabi kata idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Bila bertemu 2 tempat khitan maka telah mewajibkan mandi. Dah mana tempat khitan? Hadis pun tak dengar, apatah lagi ulasan hadis. Maka hidup dalam kejahilan. Pandai bini pandai beranak. Nak mandi ke tak bang? Tanya ayah. Ayah kata apa benda gini pun tak tahu, buat malu menatu. Tayamung lah. Mana tayamung tu. Jeng majlis. Nampak? Habis berdebu habis malam tu. Nampak? Ini masalah. Kadang-kadang perkara yang memalukan. Seorang perempuan dia mari nak jumpa kita dalam gelap. Si cerah takut orang nampak. Dia mari tepi pagar, duduk kat gelap. Kata perempuan mana pula duduk kat gelap, kira nak curi tapi puang. Kita tengok. Siapa ni? Assalamualaikum ustaz. Ini dalam gelap duduk. Tak panggil. Tunggu kita keluar pada rumah. Bila kita pergi kat dia, dia kata gini, suami saya cerai saya, tapi kita nak baik semula, nak rojak tapi tak reti nak kata guana. Suami suruh mari, saya suruh suami dia mari. Saya mari, suami tak mau mari. Suami malu nak mari.
Tengok jahat orang lelaki tak susah gitu suruh bini pergi tengah malam. Nampak tak? Wujud tak habis hedah lagi. Tidak bangga aku pulak nikah. Dah. Jadi maknanya tak ke memalukan, nak cara rojak pun tak reti. Nak menyanyi pandai, bukan ustaz lah, orang lain. Nah. Menyanyi pandai, bukan kata tu pandai. Orang putih pandai. Lagu Cina mana Ustaz memang pandai tak modah. Tapi tak boleh aku rojak kamu menjadi isteriku. Senang nak panjang tak? Pendek sangat. Kalau ajar burung boleh. Burung orang lekubah. Nak aku rojak sementara kamu jadi isteriku. Boleh dalam masa sejam. Rasa kambing tak kalau ajar boleh. Tapi datangnya tidak hadir majlis kuliah, tidak hadir majlis ilmu. Tak. Oh, kalau lagu pandai teka lagu. Duduk lalang-lalang. Nak teka lagu malam-malam pukul 2 pagi. Semua betul lah ke? Siapa teka? Ayah Haji. Betul punya lagu. Nak, ini masalah. Aku rojak kamu menjadi isteriku. Tak boleh nak kata suruh bini pergi tengah malam tunggu tepi pagar nyamuk ketip bawang ni. Nak malu kat orang. Ada. Macam tadi kena molek telefon ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Gua ni tengah-tengah malam telefon juga. Dak ni saya masalah tadi masa jimat tadi dak dah nak sudah kan ni gitu gini orang ada mari. Dak gua ni hukum ni. Nampak awak ni kecil sungguhlah. Saya tengah jimat ni. Ustaz tu waktu. Nah, ustaz pun masalah juga. Ini dah mengganggu kehidupan orang lain. Pasal apa? Benda yang remeh-temeh bila orang ajar mudah duduk depan. Lepas tu nak telefon orang nak tanya dan begitu ini menyusahkan orang. Siapa nak rojak isteri pun tak tahu. Nak kalimah tak cerah dia kata cerah. Inilah maknanya tidak bertuahnya manusia sekarang, maka tak bertuahnya anak bini kita yang akan boleh kuah. Orang Terengganu panggil boleh kuah. Boleh kuah ni maknanya boleh sakit di akhirat nanti. Nak tak boleh sakit? Tambah sini ya kita nak. Nah, sakit sini tak apa, jangan sakit di akhirat. 70 kali lebih panas api neraka dunia daripada sini. Tak ada siapa yang nak, walaupun orang mabuk sekalipun kita nak suruh masuk neraka tambah. Jack duduk lengang pun dia tambah masuk neraka. Semua orang nak kebaikan di akhirat nanti. Walaupun hanya dengan mulut, maka kita tambah. Kita tak nak kebaikan dengan mulut saja, kita nak dengan amalan. Lisanul hal afsahu min lisanil qauli. Lidah perbuatan lebih dipakai daripada perkataan saja itu ini. Maka alhamdulillah Allah beri ruang kepada kita. Nyawa masih dikandung badan, kita boleh bernapas. Mulakan sekarang singsing lengan baju, jadikan anak kita bertuah, jadikan isteri kita bertuah. Bukan masalah makan minum dan sebagainya, balik kepada akhirat. Comel tetap comel, kereta tetap kereta, rumah tetap rumah, jawatan tetap ada, tapi jalanan kita sudah kepada akhirat. Maknanya ada solat, ada tutup aurat, ada hukum hakam, ada majlis ilmu, ada fikir untuk akhirat. Main-main juga tapi ingat pada akhirat. Hiburan-hiburan juga tetapi matlamatnya akhirat. Muzik dan bagai-bagai pun lain yang lain ada tetapi tidak melalaikan daripada akhirat. Hak tu yang kita nak. Jangan kita sekadar berforum saja, tapi kita mulakan segera anak dari isteri kita biar bertuah. Kalau kita cakap saja kita tak akan dapat mencapai kemenangan. Seperti kata pepatah Arab, tarjun najwa lam tasluk masalikaha, inna sapina tadri ala labas. Kamu berkata tentang kemenangan syurga begini bertuah begini, tapi ingatlah kalau kamu tidak menjalani jalan-jalan yang kamu kata, kamu tidak akan dapat kebahagiaan yang sebenar. Sesungguhnya kapal diletak di atas pasir tidak akan berjalan walaupun horsepower besar mana sekalipun. Power boat, enjin 2 enjin, 1 enjin 1000 kuda, 1 enjin 1000 kuda, kipas besar sekalipun letak atas pasir tidak akan pergi mana-mana. Tapi kalau tak ada enjin, kulit saja, fiber saja letak dalam air sudah bergerak-gerak. Insya-Allah isteri kita akan jadi bertuah, anak kita akan jadi bertuah bila kita berazam dan sentiasa berdoa kepada Allah. Kerana tuah datang daripada Allah, minta daripada Allah, jangan minta daripada orang lain. Bila kita selalu minta dan kita melakukan amal, maka Allah akan beri kepada kita, tidak hari ini esok, tidak esok pun lusa insya-Allah. Akhir kata sebagai penggolongan nak kita bersyukur kerana Allah beri kita segala-galanya di dalam negara yang begini aman.
Nak, maka semua kita gunakan untuk Islam. Biar anak kita labur untuk Islam, isteri kita untuk Islam. Bukan isteri kita pergi lepas buang tak. Cuma kalau ada pakai tudung, beri pakai tudung. Hak kain koyok, kita tutup dengan benang biar tak nampak punggung dia. Hak kain ketat, we jadi longgar. Anak-anak hak suka benda-benda hak karuk, kita larang dan sebagainya. Dan mula kalau tak banyak, seminggu sekali bawa anak bini, paksa dia dalam majlis ilmu. Lama-lama dia akan terbiasa. Walaupun hati tidak suka, tapi bila sudah terbiasa, hati tidak suka, tetap masuk dalam telinga. Tak dapat 1000 patah perkataan ulama, satu sudah cukup umpamanya sebagai kekuatan yang akan memantapkan hidup anak isteri kita. Bila anak isteri kita bertuah, maka kita juga bertuah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi ya ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus. Memang seronok sekali ya, dan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus itu memang betul ya. Ketika anak dan istri itu sudah bertuah, maka insya Allah suami pun ataupun diri kita akan bertuah juga. Akan tetapi sebaliknya, apabila anak dan istri itu tidak bertuah, maka belum tentu kita itu akan bertuah juga. Maka lebih kita itu bisa dipastikan tidak beruntung juga seperti itu. Makanya nafkah batin itu juga penting sekali daripada nafkah zahir ya teman-teman. Sehingga apabila nafkah zahir dan batin itu kita laksanakan secara bersamaan, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan menjadi keluarga yang tidak hanya bersatu di dunia tetapi juga bersatu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira program ngaji bareng pada saat ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam untuk semua keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga istirahat, dan juga jaga makan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.